Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Roslan. Nombor matrik D183111090. Okey, ini saya akan menerangkan dua tajuk iaitu fa'il dengan huruf jar. Okey, yang pertama fa'il. Fa'il terbahagi kepada tiga bahagian iaitu fa'il amar, fa'il madhi, mudhari' dan amar. Fa'il madhi adalah yang telah berlaku, fa'il mudhari' yang sedang berlaku, dan fa'il amar ialah kata suruhan. Okey, bagi ayat surah At-Taubah ayat 32 sampai 36, fa'il yang terdapat dalam surah tersebut ialah yatufu, yang bermaksud memadamkan. Yatufu adalah fa'il mudhari', dhamir dia hum, huruf asal dia tafa. Okey, yang kedua arsala. Arsala ialah fa'il amar, dhamir dia antuma, huruf asal dia rasala. Okey, yang ketiga ialah yakniruni. Yakniruni, dia fa'il mudhari', dhamir dia hum, huruf asal dia kanara. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang huruf jar dan isim majrur. Huruf jar, isim majrur ialah kata sendi nama. Okey, contohnya fi madrasah. Fi itu huruf jar, madrasah tu isim majrur. Okey, jika isim majrur itu mufrad atau jamak muannas salim dengan tambah alif ta. Kalau musanna kena tambah alif nun. Kena tambah alif nun, dan jika dia jadi isim majrur, nun tu kita buang dan kita akan tambah ya. Jika jamak muzakkar salim, dia waw nun, kita buang nun, kita akan tambah ya. Jika perkataan tu asma'u khamsah, dia asal waw tu kita tukar kepada ya. Okey. Contoh huruf jar ialah min, ila, an, ala, fi. Okey. Huruf jar yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 32 sampai 36 ialah an yutim, an yutifu, an sabili, fi sabili, fin nar, fil kitab, bi afwahihim, bil huda, bil batal, la nafsukum. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Haziq bin Muhammad Fakhrul Razi. Nombor matrik saya di 183111006. Ini saya akan letakkan dua tajuk iaitu idhofah dan dhamir. Kita akan pergi pada satu persatu tajuk iaitu, mula sekali kita akan pergi pada idhofah. Idhofah ni adalah dua perkataan yang berlainan maksud, dan bila digabungkan jadi satu perkataan, jadi satu maksud. Dalam idhofah ada dua jenis iaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf adalah kata sandaran dan mudhaf ilaih adalah kata yang disandarkan, isim, kata nama. Contoh dalam slide ini kami ambil nari jahannam, neraka jahannam. Nar adalah mudhaf dan jahannam adalah mudhaf ilaih. Jadi bila digabungkan, nar adalah api, jahannam adalah neraka. Jadi digabungkan adalah api neraka. Sama juga dalam slide yang kedua iaitu petak yang kedua iaitu nurullah, cahaya Allah. Nur adalah mudhaf, manakala Allah adalah mudhaf ilaih. Jadi adalah cahaya Allah, nur Allah. Yang ketiga adalah sabilillah, jalan Allah. Sabil adalah mudhaf dan Allah adalah mudhaf ilaih. Kita pergi pada yang kedua iaitu dhamir. Dhamir maksud dia adalah kata ganti nama.
kita pergi pada slide pertama, iaitu sebelum tu domain ada dua jenis iaitu mufassal, marfu' dan muttasil. Di dalam muttasil pula ada 4 jenis, iaitu fi'li, ba'da fi'li, ba'da isim dan ba'da huruf. Kita pergi pada ni mufassal marfu'. Mufassal marfu' dalam surah Taubah ayat 32 hingga 36 kami jumpa satu saja, iaitu huwa di dalam ayat 33. Kalau muttasil fi fi'li, kita tengok fi fi'li dahulu. Maksud dia dalam kata kerja. Yuriduna adalah dari perkataan hum, ayat 32. Yuriduna dua atau lebih lelaki lah, yuriduna. Yang kedua yakunizuna, fi'li dari hum, yang bermaksud dia lebih dua orang lelaki. Yang kedua kita akan pergi pada ba'da fi'il, iaitu selepas fi'il ataupun fi'il adalah kata kerja selepas kata kerja. Yang pertama kita akan pergi kita yadfa'u, dari ayat 32 surah At-Taubah. Yadfa'u fi'illah daripada perkataan hum, yang bermaksud dia lebih pada dua lelaki. Yang kedua adalah fabashil hum, sama juga hum, lebih dua lelaki dalam ayat 34 surah Taubah. Yang ketiga adalah taqta'unakum. Dia sama juga dari perkataan hum, fi'il dia hum dari ayat 36 surah Taubah. Yang ketiga adalah ba'da isim. Isim maksud dia kata nama, maknanya dia selepas kata nama. Contohnya nurahu, nur maksud dia cahaya, hu adalah ku. Jadi fi'il dia adalah huwa dari surah Taubah ayat 32 juga. Yang kedua adalah kafiruna, fi'il dia hum ayat 32. Yang ketiga musyrikuna dia tiga lelaki. Dia lebih dua lelaki. Yang terakhir adalah ba'da huruf, selepas huruf. Yang pertama adalah bi afwahihim. Dia lebih daripada dua lelaki. Yang kedua adalah liyuzhirahu, lebih pada dua lelaki dia. Yang akhir sekali fayahunna, dia adalah dua lebih tapi perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Akmal bin Syarifuddin. Nombor biometrik saya di 1831185. Hari ini saya akan menerangkan dan memberi contoh dalam domain mustatir. Okey. Firstly, domain ialah kata ganti nama diri. Tapi yang specialnya domain mustatir ni, dia kata ganti nama diri tapi dia sembunyi, tak tahu. Okey. Cara kita nak tentukan dia domain mustatir ataupun mutasi fi fi'il. Domain mustatir ni mengikut pada fi'il madi. Dia start daripada huma, hum, huma, hunna, anta sampai antuna. Itu nak tahu dia domain, nak tentukan dia sama ada dia fi'il mustatir, domain mustatir. Lepas tu bagi fi'il mudhari' pula, huma, hum, huma, hunna, antuma, antum sampai antuna. Tu segala ni lah kita nak tahu dia domain mustatir. Kita tengok selain daripada tu, tu fi'il mutasil fi fi'il. Kalau fi'il lama pula,
Kita tengok start daripada Antuma sampai Atuna. Kita nak tentukan sama ada dia domain mustatir. Okey, mengikut pada contoh pertama bagi fi'il madi, kami ambil khalaqa iaitu huwa, arsala dimulakan domain huwa, dengan amwala dimulakan domain huwa. Okey. Fi'il mudhari' pula, yakulu yakni dimulakan dengan domain huwa, yasuddu dimulakan dengan domain huwa, dengan tagmizu dimulakan domain anta. Okey. Intinya itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman bin Syarifuddin, nama Menteri di 183-1185. Hari ini saya akan menerangkan bahagian adawatun nafi. Apakah itu adawatun nafi? Iaitu satu perkataan yang menafikan atau menidakkan sesuatu kenyataan. Okey. Huruf-huruf adawatun nafi ada 6. Yang pertama la nafiyah, lam, lamma, lan, laisa ataupun laisat, ya, dan terakhir sekali ma. Yang ni tidak. Okey. Mengikut contoh yang daripada surah At-Taubah ayat 32 sampai 36. Berdasarkan ayat 35, ma kanartum. Okey, ma tu sebagai huruf bagi adawatun nafi yang menunjukkan apa. Apa ataupun apa. Ma, kita jangan keliru ma istifham dengan ma nafiyah. Ma istifham tu apa, dan ma nafiyah tu yakni tiada, bukan ataupun tiada. Okay. Dan contoh yang kedua, wala yunfiku. La tu merujuk huruf adawatun nafi. Cara kita nak kenal pasti dia la nahiyah ataupun nafiyah. Kalau la nahiyah, sekiranya lepas huruf fi'il mudhari' dalam keadaan majzum, maka perubahan tu ada beberapa tasrih, yakni tiada seperti kebiasaannya. Okey. Itu saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Kirun Nakib bin Karnizam yang matrik di 183-1181. Hari ini saya akan menerangkan tentang ayat Madaniyah. Dalam surah Taubah ayat 32 hingga 36 merupakan ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah menjelaskan tentang ikhwal orang-orang munafik. Kecuali dalam surah Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. Ayat Madaniyah juga menjelaskan hukum amaliyah dalam ibadah dan muamalah seperti zakat, solat, puasa dan lain-lain. Sebagian surah atau ayat yang panjang daripada perspektif menurut gaya bahasa adalah jelas dalam menerangkan hukum-hukum agama. Okey, seterusnya asbab nuzul. Ayat 34 dalam surah Taubah merupakan asbab nuzul yang diuraikan dari Ibnu Abbas bahawa permulaan ayat ini turun dengan para pendeta dari golongan ahli kitab yang mengambil suap daripada para pengikut. Hujung ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab dan kaum muslimin yang sering menimbulkan harta benda. Uraian ayat tersebut menerangkan berkaitan dengan siksaan yang menyakitkan bagi mereka yang memelanjakan hartanya selain di jalan Allah. Okey, pengajaran ayat. Untuk ayat 33, pengajaran ini ialah agama Islam untuk kasih sayang semua umat manusia. Untuk ayat 36, Allah menetapkan 12 bulan dalam satu tahun. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram berperang, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Okey, setiap Muslim wajib menghormati bulan-bulan haram iaitu suci dan menjauhi melakukan kezaliman di dalamnya. Nama-nama bulan hijrah diberi nama dan diurutkan secara tauqifi oleh Allah. Okey, cerita ayat dalam ayat 32 hingga 35 ini Allah mengungkapkan rahsia ahli kitab yang ingin memadamkan cahaya Allah melalui media massa. Okey. Dengan itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan hidayah Al-Quran dan siti hidup ad-din yang hak iaitu Islam. Allah telah menerangkan bahawa sebahagian besar ulama dan ahli kitab menjual ayat daripada ayat Injil dan Taurat. Okey, Allah menjanjikan mereka bahawa harta tersebut akan dijadikan setrika kepada mereka di neraka nanti. Okey, dalam ayat 36 pula ia menjelaskan bahawa jumlah bulan di sisi Allah sejak langit dan bumi diciptakan ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang haram iaitu suci, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dalam bulan
di dalam 4 bulan tersebut umat Islam diharamkan untuk memulakan sebagian perang. Okey, seterusnya nama Allah dan kekuasaan Allah dan nabi-nabi dan kaum. Nama Allah dan sifat Allah dalam ayat 32 iaitu An-Nur, ayat 33 Al-Haq. Okey, kekuasaan Allah ayat 36 iaitu Yauma khalaqas samawati wal ard. Okey, seterusnya adalah gelaran nama orang soleh dan orang-orang jahat. Gelaran nama orang soleh yang baik iaitu Azin Amnu'. Okey, untuk gelaran nama orang-orang jahat dalam ayat 33 iaitu Musyrikun, ayat 32 Al-Kafirun. Okey, nama syurga dan neraka dan musuh Allah dan orang Islam. Okey, nama syurga dan neraka dalam ayat 35 iaitu Nur Jahannam. Okey, nama musuh Allah dan orang Islam ayat 33 hingga ayat 33 dan 32. Ayat 33 iaitu Musyrikun, ayat 32 iaitu Kafirun. Okey, azab, suruhan dan larangan Allah. Azab Allah dalam ayat 34, fabashshirhum bi'adzabin alim. Okey, suruhan Allah dalam ayat 36, fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilukum kaffah. Okey, larangan Allah. Ada 4 bulan iaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dalam Islam, Allah melarang dalam bulan itu untuk berperang. Okey, tamat.